Salam IT News, jumpa lagi dalam program kami. Hari ini kami akan berkongsi info tentang komunis Cina yang menyebarkan teori konspirasi yang melibatkan virus komunis Cina selepas jurucakap Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, memuatnai kiriman teori konspirasi berkenaan di laman Twitternya pada 12 Mac yang lalu. Mari ketahui berita selanjutnya. Pada 12 Mac lalu, Zhao Lijian selaku jurucakap bagi Kementerian Luar Negeri Cina telah menimbulkan persoalan konspirasi setelah beliau menuliskan kiriman yang berbunyi mungkin tentara Amerika Syarikat yang membawa virus ke Wuhan. Berikutan kiriman itu, seorang penulis terkenal dari Hong Kong, Ngan Sun Kau, telah memuatnai kiriman di laman Facebooknya pada 14 Mac dan mendakwa bahwa jurucakap Kementerian Luar Negeri Cina itu kelihatan tidak sabar untuk melempar batu sembunyi tangan bagi pihak komunis Cina selepas epidemi di kawasan mereka dikatakan semakin meredah kini. Sehubungan itu, Ngan Sun Kau mengajukan 10 pertanyaan kepada komunis Cina dan menekankan bahawa komunis Cina harus memohon maaf kepada 1.4 bilion rakyat Cina dan penduduk dunia. Dalam kiriman yang sama juga, Ngan Sun Kau turut menyatakan bahawa jurucakap Kementerian Luar Negeri bagi sesebuah negara tidak boleh membuat pernyataan secara sembarangan. Buktikan jika memang ada atau sebaliknya tutup sahaja mulut. Itu adalah syarat minimum dari sebuah negara yang beradab. Sesebuah negara tidak boleh mengeluarkan pernyataan secara sembarangan. Fakta adalah fakta, cakap kosong adalah tetap cakap kosong. Membantah adalah sama seperti menyangka. Jurucakap Kementerian Luar Negeri Cina tiada beza dengan Samsung jalanan yang tidak beradab. Merujuk kepada kiriman Twitter Zhao Lijian, beliau mendakwa bahawa tentera Amerika Syarikat telah membawa masuk virus ke Wuhan. Tuduhan ini adalah berkait dengan pernyataan Angkatan Tentera Darat Amerika Syarikat dalam latihan ketenteraan antarabangsa yang diadakan di Wuhan pada bulan Oktober lalu. Sejak 1 atau 2 bulan yang lalu, ada rakyat Cina yang berbicara tentang perkaitan isu ini dan kini digembar-gemburkan kembali untuk mengelirukan orang ramai. Tulis Ngan Sun Kau di laman Twitternya. Apabila ahli komunis Cina Chong Nanshan, seorang pakar paru-paru yang menemui virus corona SARS pada tahun 2003, mengatakan bahawa sumber virus itu tidak semestinya dari Cina, Ngan Sun Kau kemudiannya memberi analisis berdasarkan data yang ada. Berdasarkan pernyataan dari jurucakap Kementerian Luar Negeri Cina, Ngan Sun Kau melalui laman Facebooknya telah mengajukan 10 pertanyaan kepada komunis Cina. Pertama, jika tentera Amerika Syarikat membawa virus, mengapakah komunis Cina tidak mengumpul bukti dari awal dan menyatakannya kepada halayak ramai? Dengan sistem negara komunis Cina, adalah mustahil untuk tidak dapat mengesan orang pertama yang dijangkiti. Sekiranya berjaya dikesan, mereka pasti dapat menjejaki punca utamanya yang didakwa berasal dari latihan ketenteraan antarabangsa. Seterusnya mengesan seorang askar Amerika, tempat penginapannya dan orang yang bersentuhan dengannya. Kemudian pasti dapat mengesan orang Cina yang dijangkiti. Bukankah itu adalah bukti yang kukuh? Kedua, sekiranya virus itu berasal dari Amerika Syarikat, mengapakah Amerika Syarikat adalah negara pertama yang menyekat Cina dan bukan sebaliknya? Mengapakah Korea Utara, saudara terdekat Cina, menutup sepadan Cina dahulu dan begitu juga Rusia yang dari awal menutup sepadannya dengan Cina? Mengapakah bukan Korea Utara dan Rusia yang melaksanakan penutupan terhadap Amerika Syarikat? Ketiga, jika tentera Amerika Syarikat membawa virus, mengapakah komunis Cina sentiasa menolak pasukan pakar Amerika ke Cina untuk membantu siasatan? Sekiranya sumbernya memang dari Amerika Syarikat jelas memahami virus itu dengan lebih baik, sehingga membolehkan mereka untuk terlibat dalam penyelidikan. Bukankah langkah ini adalah lebih efektif? Lagi pula, jika Anda menuduh seseorang telah memusnahkan Anda, tidakkah pihak tertuduh lebih sukar untuk menghindari jika Anda menyiasat bersama-sama? Keempat, jika sumber virus adalah di Amerika Syarikat, mengapakah negara Cina yang bergolak, sementara Amerika Syarikat selamat untuk 2-3 bulan sebelum baru-baru ini sahaja mula tersebarnya wabak ini? Jika Amerika Syarikat boleh mengawal pembiakan virus itu dan hanya perlu tersebar di Cina dan tidak tersebar di negara sendiri, jadi sekarang mungkin Amerika Syarikat tidak akan terkesan, bukan? Kelima, di awal penularan wabak itu, Profesor Kuan Ye, pakar virus dari Hong Kong, telah pergi ke Wuhan untuk menyiasat. Pada masa itu, pasaran makanan laut Huanan telah dibersihkan. Sekiranya virus itu berasal dari Amerika Syarikat, maka mengapakah pihak komunis Cina mengeluarkan arahan untuk membersihkan pasaran makanan laut Huanan? Pada masa yang sama, kerajaan Cina mengarahkan penduduknya untuk menggantung urusan jual beli hidupan liar. Sekiranya virus itu berasal dari Amerika Syarikat, maka apa kaitannya dengan hidupan liar di Cina?
Keenam, di awal penularan wabak itu, komunis Cina segera menghantar Ketua Jeneral Chen Wei, yaitu ahli senjata biologi dari Tentera Pembebasan Rakyat PLA, untuk mengambil alih makmaluhan P4. Jika virus itu berasal dari Amerika Syarikat, maka apakah hubungannya dengan makmal P4 itu? Ketujuh, kerajaan Cina memberitahu Amerika Syarikat tentang wabak itu pada 3 Januari 2020. Pada masa itu, semua penduduk Cina masih belum dimaklumkan tentang virus ini. Sekiranya virus itu berasal dari Amerika Syarikat, mengapa tidak melaporkannya kepada rakyat Cina terlebih dahulu supaya rakyatnya boleh berwaspada dan berhati-hati terhadap peperangan biologi imperialisme Amerika Syarikat? 8. Jika virus itu berasal dari Amerika Syarikat, adakah kerajaan Cina mengemukakan bukti bahawa virus itu berasal dari tentera Amerika ketika melaporkan tentang virus itu untuk mengingatkan Amerika Syarikat untuk mengesan sumber dan meningkatkan pencegahan wabak? Kesembilan, tidak ada jenaka dalam hubungan diplomatik. Perbendaharaan kata mungkin tidak boleh diucapkan sewenang-wenangnya. Bagaimana jika Amerika Syarikat mengisytiharkan bahawa Taiwan mungkin sebahagian daripada China? Hong Kong mungkin melaksanakan satu negara dua sistem. Amerika Syarikat dan China mungkin mempunyai hubungan diplomatik. Katakan dengan tegas jika memang ada, dan sebaliknya jangan sekali-kalinya tekan dengan perkataan mungkin. Kesepuluh, Amerika Syarikat adalah sebuah negara dengan masyarakat terbuka. Sekali ada virus, pakar perubatan dan pakar epidemiologi mereka pasti akan berusaha untuk melakukan penyelidikan yang berkaitan. Amerika Syarikat juga merupakan negara dengan kebebasan media. Jika terdapat beberapa isu, media mereka akan segera melaporkannya. Kerajaan Amerika Syarikat benar-benar tidak akan dapat menyembunyikan wabak itu. Sebagai jurucakap Kementerian Luar Negeri, mengapakah anda tidak mempunyai akal yang sihat seperti ini? Menurut Ngan Sun Kau, jikalau virus itu sebenarnya berasal dari Amerika Syarikat, adakah pihak komunis Cina perlu meminta maaf? Sudah tentu, kerana komunis Cina berkonspirasi untuk menangguhkan wabak selama 40 hari. 20 hari di pusatnya Wuhan, dan kerajaan pusat juga menyembunyikannya selama 20 hari. Akibatnya adalah penularan besar-besaran wabak ini yang sukar untuk dikawal bahkan lebih tersebar di seluruh dunia. Bukan Cina yang mesti memohon maaf, tetapi komunis Cina yang mesti memohon maaf. Bukan sahaja memohon maaf kepada negara-negara di dunia, tetapi terlebih dahulu meminta maaf kepada 1,4 bilion rakyat Cina.